Dia kata nak menghapuskan amalan rundingan terus untuk sebuah kontrak kerajaan. Tetapi setelah menjadi kerajaan, semua telah mereka lupakan. Semua janji telah pun dicapatikan. Yang sekarang ini sedang menonton FB Live ini. Okey, jadi pada hari ini tujuan saya membuat FB Live ini ialah untuk mengajukan beberapa soalan kepada mantan Menteri Kewangan negara, iaitu Yang Berhormat Lim Kuan Yew. Okey. Jadi sebelum itu saya nak bawa satu berita dulu. Okey, saya nak mengucapkan tahniah syabas kepada Menteri Pengangkutan Malaysia, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, kerana saya baru terima berita ini daripada beliau yang telah mengatakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional telah pun pada mesyuarat Kabinet pagi tadi telah pun kita panggilkan telah bersetuju untuk membatalkan projek KVDT, iaitu Klang Valley Double Track Project ataupun projek landasan berkembang Lembah Kelang pagi tadi. Okey, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Datuk Seri Wee Ka Siong selaku Menteri Pengangkutan dan juga Presiden MCA kerana mempunyai keberanian dan juga mempunyai komitmen dan kesungguhan politik untuk membatalkan projek KVDT 2 ini. Okey, kenapa saya mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Wee Ka Siong? Okey, kalau ada semua ingat lagi, apabila Tengku Zafrul, iaitu Menteri Kewangan Malaysia, membuat pendedahan dalam Parlimen baru-baru ini yang telah mendedahkan 101 projek kerajaan, jumlah nilainya 6.61 bilion ringgit telah diberikan oleh mantan Menteri Kewangan Pakatan Harapan, iaitu YB Lim Kuan Yew. Okey, dalam tempoh 22 bulan mereka menjadi kerajaan. Okey, dan dalam list itu, dalam senarai 101 projek itu, paling top sekali ialah projek KVDT 2 ini. Okey, jadi apabila berita ini didedahkan oleh Tengku Zafrul dalam Parlimen baru-baru ini yang turut menggegarkan satu negara, dengan cepat Lim Kuan Yew telah membuat balas, telah mengadakan sidang media, dan dalam sidang media tersebut Lim Kuan Yew telah pun menuding jari kepada Kerajaan Barisan Nasional. Dia kata apa dulu? Dia kata senarai projek rundingan terus yang didedahkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebelum ini didakwa projek yang diwarisi daripada kerajaan terdahulu, iaitu Barisan Nasional. Dia kata projek-projek semua ini dilakukan ataupun diberikan dalam zaman kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu Menteri Kewangan, mantan Menteri Kewangan Lim Kuan Yew telah pun meneruskan projek-projek yang telah diberikan oleh kerajaan Barisan Nasional. Itu menjadi alasan beliau lah. Dia kata dia tak boleh nak batalkan kerana dia hanya mewarisi apa yang telah diberikan oleh kerajaan Barisan Nasional. Jadi soalan yang pertama, saya nak tanya kepada Lim Kuan Yew. Pada hari ini, Wee Ka Siong selaku menteri yang mewakili Barisan Nasional dalam Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini, mempunyai keberanian dan kesungguhan politik untuk membatalkan projek KVDT 2 ini. Kalau Wee Ka Siong boleh, kenapa Lim Kuan Yew tak boleh? Kalau beliau bersungguh-sungguh tidak mahu ataupun menolak amalan rundingan terus, sepatutnya beliau telah ataupun beliau akan membatalkan projek KVDT 2. Tetapi kenapa Lim Kuan Yew tidak buat ataupun tidak membatalkan projek itu sepanjang tempoh 22 bulan menjadi kerajaan ataupun Menteri Kewangan? Jadi soalan pertama saya, adakah Lim Kuan Yew ini betul-betul bersungguh-sungguh dalam menolak amalan rundingan terus? Direct nego. Kalau Lim Kuan Yew ini bersungguh-sungguh, takkan dia tak boleh nak batalkan projek?
Kenapa apabila telah dibongkarkan dalam Dewan Rakyat, barulah beliau melatah. Dia kata ini semua projek yang diwarisi daripada kerajaan Barisan Nasional. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, ini dia. Sebenarnya kita semua tahu, rundingan terus ini apabila dia membabitkan mempunyai elemen-elemen kepentingan negara ataupun kepentingan awam, sebenarnya amalan rundingan terus dibenarkan dalam pentadbiran kerajaan. Itu kita semua tahu. Okay. Lim Guan Eng pun tahu. Tetapi yang menjadi masalah yang terbesar ataupun masalah asas, masalah pokok sekarang ini ialah apa yang telah dijanjikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum mereka menjadi kerajaan. Okey, izinkan saya untuk baca ya. Ini daripada berita yang bertarikh Oktober 15 tahun 2017. Ya, tajuknya Pakatan Harapan tawar janji reformasi 100 hari. Okey, jadi dalam ni izinkan saya untuk baca ya. Pakatan Harapan bertekad menjadikan Malaysia antara 10 negara paling bersih di dunia menjelang tahun 2030. Okey, dan dalam ini yang telah pun dibaca satu ikrar yang dibacakan oleh pengerusi Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Himpunan Sayangi Malaysia, hapuskan kleptokrasi. PH berikrar untuk menghapuskan rasuah demi masa depan negara, dan telah mereka menjanjikan 5 tindakan dalam 100 hari pertama Kerajaan Pakatan Harapan. 5 janji itu, okey, izinkan saya untuk nak imbas kembali memori tuan-tuan dan puan-puan. Dalam 5 janji itu telah mengatakan mereka berikrar untuk menghapuskan amalan runding terus ataupun direct nego untuk semua kontrak kerajaan. Jadi yang menjadi masalah sekarang ini, apabila Pakatan Harapan sebelum mereka menjadi kerajaan, macam-macam mereka telah janji kepada rakyat. Termasuk ini, dia kata nak menghapuskan amalan rundingan terus untuk sebuah kontrak kerajaan. Tetapi setelah menjadi kerajaan, semua telah mereka lupakan. Semua janji telah pun dicapatikan. Jadi itu yang menjadi masalah yang terbesar. Itu soalan yang kedua. Saya nak ajukan kepada Lim Guan Eng. Yang ini ikrar yang telah dibacakan oleh Tun Dr. Mahathir turut disertai ataupun turut disokong oleh Lim Guan Eng. Jadi soalan dia, apabila Lim Guan Eng ini bersungguh-sungguh ya dalam memerangi gejala rasuah dan dalam menolak amalan rundingan terus ini, kenapa dalam masa 22 bulan menjadi kerajaan dan Menteri Kewangan, ya, Lim Guan Eng tak boleh nak batalkan kerajaan ataupun membatalkan projek-projek yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini. Jadi pada hari ini, sekali lagi saya nak ucapkan tahniah syabas kepada Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, ya, kerana mempunyai keberanian. Walaupun beliau mewakili Barisan Nasional untuk duduk dalam kerajaan sehari ini sebagai menteri, tetapi beliau mempunyai keberanian dan kesungguhan politik untuk membatalkan projek yang pada hikmah beliau mempunyai masalah. Okey, kalau Wee Ka Siong boleh buat, kenapa Lim Guan Eng tak boleh buat? Okey. Dan yang kedua, saya ulangi soalan yang kedua, apa yang telah dijanjikan oleh Pakatan Harapan iaitu untuk menolak amalan rundingan terus ini, kenapa tidak dapat dibuat ataupun tidak dapat ditepati oleh Lim Guan Eng? Okey, itu saja guys, tuan-tuan dan puan-puan. Harap berkongsi kepada mereka yang tidak sempat untuk menonton FB Live ini. Mohon tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan saya dalam Facebook supaya share video ini, supaya video ini sampai kepada Lim Guan Eng. Jawab, jangan tak jawab. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya menanti, dan bukan saja saya lah, saya rasa seluruh rakyat Malaysia menunggu jawapan daripada YB Lim Guan Eng, mantan Menteri Kewangan Kerajaan Pakatan Harapan, dengan penuh kesabaran. Hidup YB. Hidup YB! Hidup YB! Hidup YB!